Dalam Quran banyak cerita pelik. Tetapi banyak cerita pelik itu ada bukti. Walaupun cerita pelik itu diterima oleh orang Islam, bukan takat orang Islam terima, orang bukan Islam pun terima. Malah orang yang tak percaya kepada Allah, orang tak percaya kepada Tuhan, golongan etis pun mereka terima. Apa benda pelik ni tuan-tuan sekalian? Antara dia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. yang saya muliakan Tuan Khairi selaku Nazir yang menjadi pengerusi majlis pada malam ini. Ashabul Fadilah Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Amin, barisan sahabat daripada media, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma kana lailatu usriya bi wa asbahtu bi Makkah fa'iztu bi amri wa araftu anna an-nasa mukadzibiyya." Seorang sahabat Nabi yang dia juga merupakan sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia ni anak kepada Al-Abbas, pak saudara Nabi. Jadi dia ni sepupu kepada Nabi. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada sahabat-sahabat mengenai satu perkara yang besar, satu perkara yang amat penting. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata lamma kana lailatu usriya bi. Nabi kata, aku nak cerita kepada kamu semua tentang satu situasi di mana pada satu malam aku dibawa jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usriya. Kalau bahasa kita ni kita kata Isra. Isra wal Mi'raj. Tapi Nabi menggunakan perkataan usriya, lailatu usriya. Maksud dia malam aku diperjalankan. Bila Nabi cerita benda ni kepada sahabat, sahabat ni terus tangkap di kepala mereka. Sahabat kata apa? Maknanya Nabi bukan pergi berjalan sendiri, tapi Nabi dibawa jalan oleh Allah. Yang inilah yang kata ilmu pada sahabat ni. Bila sahabat dengar macam tu, sahabat tahu kata cerita tentang Isra wal Mi'raj, yang ni bukan cerita Nabi reka. Tapi cerita ni adalah cerita kuasa Allah, kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata aku diperjalankan, maknanya aku dibawa jalan oleh Allah. Kalau dibawa jalan oleh Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang kudrah. Qadir kita sebut. Maknanya bukan takat bawa daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, lepas tu dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, malah lebih jauh daripada tu pun sahabat Nabi mereka akan beriman. Kerana cerita Isra Mi'raj ini bukan satu cerita yang boleh kita jangkau dengan akal fikiran kita. Yang boleh kita nak faham dengan logik akal. Kita takkan faham, bukan takkan faham dan kita takkan percaya. Kerana dia merupakan satu benda yang pelik. Dan bukan takat benda yang pelik, malah dia tidak ada bukti untuk dibuktikan oleh Nabi SAW. Dalam Quran banyak cerita pelik. Tetapi banyak cerita pelik itu ada bukti. Walaupun cerita pelik itu diterima oleh orang Islam, bukan takat orang Islam terima, orang bukan Islam pun terima. Malah orang yang tak percaya kepada Allah, orang tak percaya kepada Tuhan, golongan etis pun, mereka terima. Apa benda pelik ni tuan-tuan sekalian? Antara dia, Nabi Adam AS. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa. Tuhan kata, Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah
Yang mana kamu semua ni datang daripada satu jiwa. Siapa dia? Nabi Adam. Maknanya apa yang pelik pada Nabi Adam tu? Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak ada ayah, dalam keadaan tidak ada ibu. Tidakkah benda ni pelik? Siapa boleh terima, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan pun, kalau orang tanya, hang anak siapa? Kata aku tak ada ayah, aku tak ada pak. Aku buka-buka mata, tiba-tiba aku ada atas dunia ni. Dia kata, hang gila. Maknanya benda ni benda pelik. Tapi benda pelik ni tuan-tuan sekalian, orang boleh percaya tak boleh percaya? Orang boleh percaya. Pasal apa? Pasal Nabi Adam tu ada. Dan Allah Ta'ala teruskan dengan ayat tu, Tuhan kata apa? Wa khalaqa minha zawjaha. Daripada Nabi Adam, Tuhan jadikan pasangan dia Hawa. Hawa pun tuan-tuan sekalian, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kalau kita pun duk kaji tengok dengan Qisasul Anbiya, kita pergi cari siapa pak mentua kepada Nabi Adam. Tak berjumpa sampai ke sudah. Maknanya benda pelik. Tapi orang boleh terima tak boleh terima? Orang boleh terima. Malah orang menganggap kita memang asal daripada Adam, kita asal daripada Hawa. Pasal apa benda tu boleh diterima? Pasal Adam dan juga Hawa dia ada. Begitu juga dengan cerita yang lain. Antara dia, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana Allah Taala menjadikan kepada Nabi Ismail alaihi salam satu sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizibhin azim. Tuhan kata kami gantikan kepada Nabi Ismail sembelihan yang besar. Yang mana sembelihan itu digantikan untuk nak sembelih Ismail, pergi sembelih kibas yang menjadi sembelihan besar itu. Kibas tu ada tak ada? Kibas tu ada. Tapi main daripada mana? Tak tahu. Asal usul dia. Ibu dia pun tak ada, bapa dia pun tak ada, kumpulan dia pun tak ada, kandang mana Tuhan ambil, tak ada. Nak menceritakan kepada kita apa? Benda ni benda pelik, tapi ada tak ada kibas? Kibas tu ada. Allah Ta'ala sebut dalam surah yang lain, cerita tentang Naqatus Saleh, unta Nabi Saleh. Yang mana tuan-tuan duk dengar cerita tentang para Nabi ni, unta Nabi Saleh ni keluarnya daripada mana? Daripada seketul batu, daripada bukit keluar. Dan unta ni pun tidak ada ibu, tidak ada ayah. Jadi benda ni tuan-tuan sekalian, benda pelik. Tapi ada tak ada unta tu? Unta tu ada. Manakala cerita pula tentang Isra' wal Mi'raj, tak ramai orang yang boleh terima. Pasal apa? Pasal tidak ada bukti. Kata Nabi SAW sendiri pun, Nabi tak boleh nak abang. Tak boleh nak tunjuk apa bukti. Kata Nabi di-Isra'kan, apa bukti Nabi di-Mi'rajkan. Kalau ikut akal kita, kalau kita nak bagi nampak macam cerita pelik yang lain juga sekurang-kurangnya. Bila Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Tuan-tuan rajin duk dengar tiap-tiap tahun cerita Isra' Mi'raj ni. Nabi turun daripada dapat kefarduan solat. Nabi jumpa siapa? Nabi Musa. Nabi Musa kata tak boleh, pergi minta lagi. Kekurangan, kurang kepada solat tu. 50 ni besar sangat Muhammad. Jadi Nabi pun naik, minta kurang. Waktu nak turun mai tuan-tuan sekalian atas dunia ni, kalaulah kita nak pegang macam mana cerita logik akal yang lain, cerita pelik yang lain, apa salahnya Nabi kata kepada Nabi Musa? Dia kata bangca lah pun nak bagi Nabi Musa kan? Nabi Musa. Dia kata abang boleh tak tungkat abang bagi kat saya? Kurang-kurang saya turun atas dunia ni, saya boleh cerita kat orang kata semalam aku di-Mi'rajkan, ni tungkat ada sebagai bukti. Orang boleh percaya. Tapi benda ni tuan-tuan sekalian, tidak ada. Hatta dalam hadis yang saya bacakan kepada tuan-tuan tadi ni, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW, Nabi kata ketika mana aku dibawa dalam perjalanan yang panjang. Kemudian, wa asbahtu bi Makkah. Pada waktu pagi tu, aku dah sampai ke Mekah dah. Aku bukan pi dalam satu hari, aku bukan pi dalam satu malam, tapi sikit daripada malam. Sebelum subuh, Nabi dah sampai dah. Fa'iztu amri. Nabi kata, waktu aku sampai tu, aku berasa berat sangat kepala aku. Aku berasa stres sangat. Aku berasa tension sangat. Pasal apa? Pasal benda ni aku nak cerita kepada orang. Mana orang nak terima? Perjalanan daripada Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang jarak dia ketika itu 1,500 kilometer. Setahun pi dan setahun balik. Tiba-tiba benda ni jadi dekat Nabi Muhammad dalam keadaan tak sampai satu malam. Siapa boleh terima akal?
Dan Nabi kata apa? Nabi kata wa'araftu anna nasa mukadzibiyya. Nabi kata aku tahu kalau aku cerita kepada manusia, orang nanti akan gelak ke aku, malah orang akan tidak percaya kepada aku. Tentang berat benda ni. Benda yang dirasakan oleh Nabi, nak cerita satu benda di luar daripada jangkauan logik akal manusia. Faqa'ada mu'tazilan hazina. Nabi kata aku duduk dalam keadaan mu'tazil, dalam keadaan aku seorang-seorang hazina. Aku sedih. Aku tak tahu nak cerita macam mana. Aku ni mati punca. Mati punca ni maksud apa? Tuan-tuan, nak mula tu macam mana? Nak panggil orang, nak cerita macam mana? Zaman tu bukan ada WhatsApp. Boleh juga dalam WhatsApp dia cerita kata tak ada zaman tu. Zaman tu poster apa misi photostat pun tak ada. Nak cerita macam mana? Allahu akbar. Qala, kata Nabi SAW, dalam aku duduk tension, aku duduk fikir macam mana. Yang pertama aku nak himpunkan semua orang. Dan yang kedua aku nak sampaikan, aku nak mula tu daripada mana. Aku nak cerita kata Jibril mai bawa aku nak cerita kata borak ada depan mata aku nak cerita kata aku nampak gambaran sementara aku nak pergi ke Masjidil Aqsa, aku nak cerita kata aku nak naik satu yang kata langit jumpa dengan nabi-nabi yang dulu ni. Benda ni nak mula di mana? Oh tuan-tuan, nak mula ke mana tu? Kemudian Nabi kata, dalam-dalam aku duk sedih, aku duk pening kepala, famarra aduwullah Abu Jahal faja'a hatta jalasa ilaih. Tiba-tiba Abu Jahal waktu tu. Abu Jahal ni tuan-tuan sekalian, dia ni jenis bangun awal walaupun dia tak sembahyang subuh. Abu Jahal. Wah, dia cukup awal, dia tak boleh tidur sampai tengah hari. Bukan Abu Jahal punya geng. Abu Jahal ni dia bangun awal. Bila dia bangun awal tuan-tuan sekalian, kebetulan dia lalu tu dia nampak Nabi SAW tengah duduk dengan muka duk masam, dengan kepala ni duk serabut. Abu Jahal lalu pergi kat Nabi. Abu Jahal terus duduk dekat dengan Nabi. Faqala lahu kal musta'zih hal kana min syai'. Abu Jahal kata kat Nabi. Abu Jahal kata, tengok, Muhammad, awak ni pasal apa duduk tangan ni? Ada benda baru kan nak cerita mai? Tu dia tuan-tuan sekalian. Abu Jahal sudah jumpa Nabi Muhammad. Dia kata apa? Dia kata, Muhammad, nampak daripada kau wajah ni nampak duk serabut ni. Ada benda kan nak cerita mai? Kal musta'zih. Maksud dia istihza. Abu Jahal tanya peli. Tanya tu untuk apa? Tanya tu saja dia nak cuih Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad boleh cerita yang dengan cerita Nabi tu dia akan sebarkan kepada orang untuk menjatuhkan Nabi SAW. Untuk yang kata orang, yang kata musuh ni macam-macam. Dia duduk dengan kita, dia nampak seolah-olah macam nak dengar masalah kita. Rupanya dah. Bila kita cerita, kita ni nampak dia ni macam percaya. Kita trust kepada dia. Dia trusted. Kita kenal dia. Kita cerita dekat dia masalah kita apa semua ni. Kita duk ingat ke, dia ni boleh simpan. Dan kita yang cerita tu boleh mengurangkan beban kita. Rupanya, dia simpan rahsia kita tu, dia pergi sebar ke orang. Jaga tuan-tuan. Uji. Yang tu zaman Nabi. Zaman kita ni lagi belunggu orang macam ni. Dia kata nampak haji, nampak serabut ni ada masalah apa haji. Dia tanya tu dia saja. Dia tanya dia nak tahu tang mana kelemahan-kelemahan kita. Yang kata musuh kita ni. Kita pula pergi cerita. Kata Allah kita aku serabut. Pasal apa haji? Semalam dia kata bergaduh dengan bini. Jahanam. Aku bergaduh dengan bini aku. Cerita yang tu sensasi punya cerita. Dia kata betul ke? Dia pula buat muka. Kata Nabi SAW. Nabi kata, ya, aku ada cerita. Nabi kata. Maka Abu Jahal kata apa? Ma huwa? Abu Jahal kata, cerita mai kat saya. Apa benda yang kata cerita atau apa benda? Kata Nabi SAW, usriya bilailah. Nabi kata semalam, aku diperjalankan oleh Tuhan aku. Satu perjalanan yang cukup panjang. Jauh. Abu Jahal tanya dia, ila aina? Yang kata berjalan malam tu pergi ke mana? Maka Nabi kata apa? Nabi kata Baitul Maqdis. Abu Jahal dengar Baitul Maqdis. Abu Jahal tanya dia, summa asbahta baina zahra naina? Abu Jahal kata Baitul Maqdis. Jauh tu. Ini pagi ni dah sampai ke sini ke? Semalam pagi ni dah patah balik mai ke? Nabi kata betul. Abu Jahal kata cantik kata. Yang ni sopangan bola tanggung, Abu Jahal kata.
Lee Chong Wei punya. Abu Jahal dengar-dengar tuan-tuan sekalian, tentu bola tanggung siapa bisa main badminton. Bagi bola tanggung, hak kawan tu nanti smash, bukan bulu tangkis yang main, dengan raket-raket nanti main. Abu Jahal duk tunggu yang tu, dia kata cantik, dia kata. Hak ni terbukti. Satu benda yang selama ni aku duk cerita kat orang, aku kata Muhammad ni pemuhung, Muhammad ni kaki cerita, Muhammad ni kecoh, Muhammad ni gila. Hampa tak percaya ke aku? Kali ni hampa dengar daripada mulut Muhammad sendiri. Baru hampa tahu siapa Muhammad yang sebenar. Abu Jahal macam tu punya rancangan dia. Oi tuan-tuan, jahat yang kata Abu Jahal ni. Abu Jahal tanya dia, asbahta baina zahranaina? Pagi ni dah sampai ke? Nabi kata, "Naam." Nabi kata, tuan-tuan, Nabi Muhammad ni hati lurus. Yang kata Nabi Muhammad ni. Orang mai tanya dia, walaupun Abu Jahal tu tanya ni bukan tanya nak jawapan, tapi tanya ni nak cari di mana titik kelemahan. Sepatutnya Nabi dia tutup cerita tu, dia off record cerita tu. Pasal apa? Kalau aku habang dekat hang pun, hang bukan nak buat apa, hang kira nak peleceh aku ya. Aku cerita dekat hang, lagi hang duk pergi jaja cerita aku duk kata dia ni gila apa semua. Nabi tahu tak benda tu tuan-tuan? Nabi tahu, tapi yang kata Nabi ni, bila Abu Jahal mai berjumpa dengan dia, kebenaran tetap kebenaran, hati lurus. Nabi cerita. Dan Nabi SAW dia kata lagi, dia kata falam yuri annahu yukadzibuhu makhafata an yajhadahu hadis. Nabi kata Abu Jahal ni, waktu dia tanya aku ni, Nabi cerita kepada sahabat-sahabat dia. Nabi kata waktu Abu Jahal tanya aku ni, tak nampak langsung daripada riak wajah Abu Jahal yang dia ni memang nak berkenal aku. Nabi kata, nampak muka ni dengan duk kerut dahi dia, dengan duduk buat muka, dengan duk nampak macam betul-betul simpati, betul-betul nak tahu cerita. Entah. Kita ni kadang-kadang ada muka jenis macam tu. Kita tanya orang duk cerita, kita kata, oh ya God, Allahu Akbar, sedih lah. Kita nampak muka tu, lakonan memek muka kita tu. Tapi dalam hati kita, mampu pergi ke hang. Dia main macam tu. Yang pergi ke hang nak jadi apa punya pasal ya. Yang kata Nabi ni. Dan tuan-tuan sekalian, yang ni yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tuhan kata, orang yang tak suka kepada agama ni, dia cuba buat makar. Makar ni maksud apa? Dia cuba rancang satu benda nak menjatuhkan Nabi Muhammad. Tapi dia tak tahu, wa makaru wa makarallah. Allah Ta'ala pun ada rancangan. Wallahu khairul makirin. Sebaik-baik rancangan ni, Allah Ta'ala punya rancangan tu betul. Apa rancangan Abu Jahal? Abu Jahal sudah tanya Nabi. Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, Muhammad, ara'aita in da'autu qaumak tuhaddithuhum bima haddatsani. Abu Jahal sudah buka jalan kepada Nabi Muhammad. Dia kata, Muhammad, lah ni macam ni. Daripada hang duk cerita tu, nampak cerita ni memang bagus punya cerita. Dia kata, apa kata kalau aku anjurkan sebuah forum, itu saya ayat saya lah tu. Kalau aku anjurkan sebuah ceramah, yang mana ceramah tu hang boleh cerita tak kepada kaum kamu seperti mana kamu cerita kepada aku hari ini? Abu Jahal kata soal tauliah, soal permit apa semua aku cari. Ayat saya lah tu. Nak bagi tuan-tuan faham. Abu Jahal kata tempat apa semua, dewan nanti aku akan cari kursi, aku akan atur apa semua ni, ada makan disediakan. Tu ayat tu. Pasal selalu ceramah ada makan. Kalau tidak nak panggil orang tak main ramai macam ni. Kan? Tentang kadang-kadang kuliah kita boleh betul. Yalah, dia antara cara nak mengundi orang gitu. Kan? Buat ceramah apa semua ni, makanan disediakan di bawah tu tak berapa nak karan lagi. Tapi kalau buat masjid menganjurkan makan besar-besaran, ceramah disediakan. Cantik. Kan? Kalau ceramah disediakan, cantik yang tu lah. Jadi Abu Jahal kata tak apa. Soal yang lain semua jangan bimbang. Aku nanti akan panggil semua orang. Aku nanti akan kerah semua orang supaya mai dengar ceramah Nabi Muhammad. Pasal cerita ni bukan cerita main-main. Cerita ni satu isu yang besar yang tidak pernah orang cerita abad ni. Tuan-tuan nampak tak? Nabi Muhammad telah ditolong oleh Abu Jahal. Siapa sangka? Yang Nabi Muhammad duk pening tadi ni, aku nak ajak siapa, aku nak panggil siapa, aku nak buat di mana, berapa ramai orang aku nak ajak, macam mana aku nak mula yang kata cerita tentang Isra' Mi'raj ni. Aku rasa mesti orang tak mau dengar. Dah lah tak mau dengar satu, orang tak percaya.
Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan penolong kepada Nabi SAW. Yang penolong tu daripada siapa? Daripada musuh Allah. Sebab tu Tuhan kata, orang yang musuh Allah ni, mereka buat rancangan jahat. Tapi Tuhan ada rancangan dia. Tapi sebaik-baik rancangan adalah rancangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak bagi tuan-tuan faham yang kata, wa makaru wa makarallah ni macam mana. Kalau kita tengok kepada sirah, macam mana Nabi Yusuf, yang dia, adik-beradik dia buat satu rancangan jahat, sudah bawa dia, sudah pergi lempak dia masuk dalam telaga. Kan cerita tu. Bila lempak masuk dalam telaga, dia ambil baju dia, dia pergi bunuh musang ke apa ke, lepas tu dia buh darah musang tu di baju tu, dia balik pergi tunjuk kepada ayah dia. Dia kata, ayah, ni Yusuf kena makan dengan musang, ni darah tu ada ni. Dia buat rancangan jahat. Tapi yang kata rancangan Allah Ta'ala ni pun Tuhan bagi jadi apa? Tuhan bagi jadi Nabi Yusuf ni sebagai menteri lepas pada tu. Oleh kerana mereka ni duk pemohong, mereka ni duk pergi buat rancangan jahat, Tuhan pun ada rancangan dia. Tuhan kata, okey, ni rancangan hampa, aku ada rancangan. Tuhan kata, sebaik-baik rancangan Allah. Nabi Musa dengan Firaun, yang mana Firaun ni, bila dah ahli nujum dia, ahli sihir dia, kata apa? Kata, wahai tuanku, nanti tuanku akan dikalahkan oleh satu budak lelaki-lelaki. Dia kerah habis-habis prajurit dia. Dia kerah habis-habis semua tentera-tentera dia. Hampa pergi cari mana budak-budak lelaki yang baru dilahirkan apa semua. Hampa pergi pancung buang kepala mereka ni. Yuzabbihuna abna'akum. Dia sembelih semua anak-anak lelaki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan dia menghidupkan anak-anak perempuan. Rancangan dia. Tapi siapa sangka tuan-tuan sekalian, ibu dan juga ayah Nabi Musa, sembunyi Nabi Musa, pergi letak dalam bakui, duk pergi apa? Dia pergi lepas, hanyut ke dalam sungai. Yang mana sungai itu, tiba-tiba sungai itu pula pergi lalu belakang istana Firaun. Nampak? Firaun ambil Nabi Musa, Firaun duk tengok Nabi Musa ni budak kecil ni. Duk belipong pula. Tuan-tuan belipong? Belipong ni masuk kat duduk pejam mata. Budak-budak kita tengok ayah kan. Nabi yang kata Firaun ni dia jatuh belah, kesian. Dia pegang budak ni, dia tak bunuh. Berapa ribu budak-budak dia sudah bunuh. Tu rancangan jahat dia. Tiba-tiba yang kata rancangan Allah, dia tak bunuh Nabi Musa. Nabi Musa pula dihidupkan dalam istana Firaun sendiri. Yang kata rancangan Tuhan. Yang tu daripada segi sirah. Kalau kita nak relatekan dengan kehidupan kita ni, tuan-tuan ada masjid. Ahli jawatan kuasa sikit punya sakit kepala dan nak buat program, nak meramaikan orang apa semua. Tuan-tuan tahu tak, dalam ramai-ramai orang yang duduk keliling masjid ni, bukan semua suka dengan kerja-kerja program-program masjid ni. Dia nak ikut tu dah. Kira surat layang nanti penuh dalam peti pos. Hak ni tak betul, hak ni tak betul. Jabatan Agama Islam Selangor tak larat dah. Sampai surat aduan. Allah, masjid ni lagi kan. Aduh, masjid ni. Sampai panggil jawatan kuasa apa ni. Kata kami tak buat apa, kami buat benda betul. Satu surat sudah sampai ke SPRM pula. Macam cerita betul pula. Tak ada kan? Tak ada cerita tu kan? Ini saja saya reka ni. Tak apa, lepas ni tuan-tuan tak panggil saya lagi pun tak ada masalah. Satu surat SPRM sudah sampai, sudah panggil jawatan kuasa. Ni, hampa buat macam mana akaun? Kami nak tengok akaun hampa. Jawatan kuasa membentangkan akaun. Tak ada masalah. Tidak ada kebocoran. Tak ada langsung. Ni, yang kata rancangan ni. Tiba-tiba tuan-tuan, tahu macam mana tahu kerajaan negeri Selangor. Kata, tahun ni kami ada peruntukan untuk nak bagi kepada masjid sikit untuk nak bina kubah ke bina apa semua. Lepas tu, mereka tahu nak fikir panjang, hantar kat Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam kata, lah ni tak apalah, kita tengok-tengok mana masjid kita nak. Masjid yang dapat aduan banyak, kita bagi kat mereka peruntukan. Siapa sangka? Panggil Nazir apa semua, panggil Jota Tamai. Ada aduan apa kali ni? Kali ni bukan aduan, kali ni kami nak bagi peruntukan. Nah, ambil 40,000. Pasal banyak sangat orang tak suka hampa ambil 40,000. Tuan-tuan nampak tak? Terlupung kawan yang buat surat layang tu. Dengar kena stroke, mati terus. Dia kata, aku nak berjahanam masjid, tiba-tiba masjid pula jadi ya, cerita yang tu. Kan? Tapi tak habis hadis kita ni kalau kita duduk buat cerita macam tu. Allahu Akbar. Rancangan jahat Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah panggil semua orang, apa semua tuan-tuan, orang pun bakal nak dengar. Pasal yang pertama, orang nak dengar cerita Muhammad ni, pasal Muhammad ni Al-Amin. Macam mana nama masjid tuan-tuan ni? Muhammad ni tak pernah bohong. Muhammad ni dia amanah. Muhammad ni dia jujur. Dia bercakap ketui yang keluar daripada mulut dia ni benda betul.
Jadi orang nak dengar. Yang kedua, orang nak tengok juga. Yang kata Abu Jahal, hang duk katakan Muhammad, hang duk maki Muhammad, hang duk macam mana yang hang boleh duk pergi jadi Pak Yed Muhammad? Tentu Pak Yed. Pak Yed ni maksud apa? Hang pula duk pergi edak poster bagi ke orang, mai sama-sama kita mai kuliah. Padahal hang orang nombor 1 duk tentang kuliah. Orang nak tengok itu, macam mana Abu Jahal ni tiba-tiba ada Muhammad buat apa kat dia? Muhammad duk pergi buih apa kat dia ni? Orang nak tengok yang tu. Dan maka kata Nabi SAW, bila aku duduk dengan Abu Jahal, duduk di hadapan ramai, duduk depan 2 orang dia dengan Abu Jahal. Abu Jahal jadi moderator waktu tu. Kan? Abu Jahal pun bagi sepatah 2 kata apa semua, tuan-tuan jangan balik lagi makanan disediakan. Yang tu saya tambah. Lagi tuan-tuan berkata, apalah betul ke ustaz dibaca hadis palsu. Tuan-tuan, hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih. Tapi hak tu nak bagi tuan-tuan faham. Betul tak? Berdasarkan kepada zaman kita lah. Takkan Abu Jahal tu okay Ahmad, betul. Nampak tak opan ni sangat, nampak celaru sangat. Mesti Abu Jahal kata terima kasih kepada kepala lorong, terima kasih kepada tuan-tuan bokmai semua ni, adik-beradik ramai apa semua. Tuan-tuan, depan kita ada Muhammad. Muhammad ni siapa? Dia memperkenalkan biodata Muhammad lah. Muhammad ni sekian-sekian apa semua ni. Malam ni dia akan bagi satu speech. Dia akan bagi kepada kita satu ceramah. Tuan-tuan dengar betul-betul ya. Dia sebut tu dalam hati dia kata, mampu dah hang lagi Muhammad. Dia kata hang pasang lagi, dia kata hang tunggu pandai di kang. Nabi Muhammad pun cantik bila dah habis dah. Terima kasih kepada saudara Abu Jahal selaku moderator. Macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Nabi Muhammad pun bagi. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, bila mereka dah duduk di hadapan, Nabi kata, inni usriya bilailah. Nabi kata, tuan-tuan, semalam saya diisrakan dengan waktu yang begitu panjang. Semalam saya diisrakan. Maknanya Tuhan saya, Allah, dah bawa saya berjalan. Bawa saya berjalan. Orang yang duk dengar ni, mereka pun duk dengar 3 biji mata. Mereka tanya Nabi SAW. Mereka kata, ila aina ya Muhammad? Dak bawa ke mana? Nabi pun jawab. Nabi kata apa? Ila Baitul Maqdis. Nabi kata, aku dibawa daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian, dalam ramai-ramai itu, ada 3-4 orang sudah pergi tanya Nabi. Mereka kata, summa asbahta baina zahranaina. Oh, semalam pergi Baitul Maqdis Muhammad. Ya, okey. Pagi ni dah sampai kat sini? Patah balik mai kat sini? Nabi kata, ya, nah. Nabi kata macam tu. Bila Nabi kata na'am macam tu, Nabi kata apa? Famin baini musaffiq. Ramai, boleh katakan separuh daripada audien yang dengar ni pakai berdiri tepuk tangan. Bravo, dia kata. Bravo dia. Oi, hang ni cukup pemohong sungguh. Dia main macam tu. Pakai dia tepuk tangan ni. Yang ni lah cerita paling bohong yang kami tak pernah dengar pun. Dalam buku paling bohong pun tak ada cerita ni. Nak cerita apa? Yang ni cerita paling bohong. Dia kata macam tu kat Nabi Muhammad. Dan Nabi kata apa? Wa min baini wadi' yadahu 'ala ra'si muta'ajjiban lil kadhibi za'ama. Nabi kata ada separuh lagi pakai duk tepuk kepala, pakai duk gelak. Duk tepuk kepala, duk gelak, duk sigong kawan lah, apa-apa tengok macam-macam duk kata. Dan orang bawah ni. Nabi Muhammad bermuka waktu tu jadi cuak. Depa ni faham tak faham cerita aku. Rupanya depa ni saja nak perkenal aku. Duk tepuk kepala sambil duk gelak, tuan-tuan sekalian. Duk kata, betul lah. Kami dah cerita dah. Muhammad ni memang pembohong. Ada kapi Baitul Maqdis. Pagi ni dah sampai meh. Yang ni betul-betul tak masuk akal. Mereka duk taruh Nabi SAW. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong Rasul dia. Tuhan takkan bagi malu Rasul dia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk di saat itu. Bayangkan, Nabi duduk tengah-tengah ni, ramai orang ni. Pakat duk gelak apa semua dekat Nabi. Nabi pun dengan muka pucat. Nabi tak tahu nak pergi nak cerita apa dah lepas tu. Nabi tak tahu dah. Dia pun pakat gelak. Dia kata cukup Muhammad cerita ni bohong sungguh lah. Kalau cerita lagi ni nampak lagi bohong ni. Oh, dia jadi macam tu. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu, kata Nabi SAW, ada golongan businessman yang mereka ni memang selalu duk ulang alik ke Masjidil Aqsa. Mereka selalu duk nega di sana. Mereka kata, Sat, mereka kata, jangan duk gelak lagi hampa semua ni. Sabar, jangan duk buat keputusan lagi. Kita bagi Muhammad masa. Kita bagi dekat dia peluang untuk dia nak explain dekat kita. Tuan-tuan, dalam ramai-ramai ni. Yang kata orang yang tak percaya kat Nabi pun dalam ramai-ramai ada yang belah kesian kat Nabi. Dia berkata kepada Nabi Muhammad, hal tastati' an tan'ata lana al-masjid. Muhammad,
Kamu kata kamu pi Baitul Maqdis, kamu pi Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad kata betul. Lah ni macam ni, kamu cuba tan'at. Tan'at tu maksud dia sifatkan kepada kami Masjidil Aqsa tu macam mana. Tuan-tuan. Bila Nabi SAW nampak ruang macam tu, Nabi kata apa? Nabi kata, فَذَهَبْتُ أَنْعَتُ فَمَزِلْتُ أَنْعَتُ حَتَّى الْتَبَسَ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ. Nabi kata, bila dah dia tanya tentang Masjidil Aqsa tu, masih ingat lagi ingatan aku, Jibril alaihi salam dengan borak apa semua memang berhenti dekat Masjidil Aqsa. Jadi Nabi habaq berhenti Masjidil Aqsa, masjid dia besar mana, kubah dia macam mana, dinding dia macam mana, tang mana, tempat. Nabi cerita macam tu. Maka mereka ni dengar-dengar, mereka kata nampak macam betul. Mereka kata. Sebab mereka duk pi. Lepas tu mereka pun pi apa orang kata apa, detail. Pi lagi detail. Mereka kata, Muhammad, cuba cerita iltabas alayya ba'dun na'ti, cuba cerita dalam masjid tu macam mana. Mereka sudah tanya secara detail. Tadi hang abang kata luang saja, parking dia tang mana, apa semua. Yang tu kami tahu. Ni, yang kata hang masuk dalam tu semayang, apa semua. Dalam tu macam mana. Kapet dia macam mana. Tiang dia ada banyak mana. Yang kata lampu lentera dia tu ada banyak mana. Dia mula pergi detail lah. Bila detail, tuan-tuan, Nabi Muhammad dia kata apa? Dia kata, aku tak boleh nak imagine kan macam mana. Aku dah tak nampak dah. Aku dah mula kelam lah. Orang pakai duk tunggu ni. Kalau Nabi Muhammad jawab ni betul, maknanya kebarangkalian Nabi Muhammad betul. Tapi kalau Muhammad pun duk bela-bela, dia kata sah dah. Dia ni memang kaki murung. Dah nampak tak? Tuan-tuan. Bukan kata Nabi Muhammad, kita sendiri pun. Sekali balik rumah, sekali bini tanya, abang malam ni sembahyang di mana? Masjid Al-Amin. Betul ke abang? Betul ya. Tiang masjid ada berapa dalam tu? Jenuh nak jawab. Kita kata tiang ada berapa? Tak ada kot tiang. Pasang. Abang betul ke pergi Masjid Al-Amin ke? Abang pergi jumpa dengan Aminah. Dia kata, pasanglah kita ni. Oh, dia kata selama ni dengan bubuh baju teluk belanga lah apa buh dengan kepiah dengan duk urut janggut bagus. Rupa-rupanya duk pergi cari Aminah mana tau. Mampus kita tuan-tuan sekalian. Lepas tu tak nampak Datuk Haji ni main ke masjid. Orang tanya pergi mana? Bayang jemaah di rumah. Pasal apa? Pasal bini sudah tak percaya. Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, benda tu orang tanya dekat Nabi. Nabi kata apa? Ketika mana aku ni duk wa'iz tu, aku ni duk berasa berat. Aku bela. Aku tak boleh nak cerita lah. Bila dia tanya detail. Tiba-tiba yang kata mu'jizat. Nampak tuan-tuan? Mu'jizat. Tajuk kita malam ni. Mu'jizat ni maksud dia apa? Asal perkataan ajaza. Ajaza ni apa? Melemahkan dakwaan-dakwaan orang. Kita duk minta dalam doa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kan betul? Ya Allah, kami minta lindung daripada badan kami lemah dan juga malas. Jadi mukjizat Nabi SAW, Tuhan buat mai apa? Tuhan buat mai gambaran Masjidil Aqsa yang dalam dia tu nampak clear depan mata Nabi. Nabi boleh cerita tang mana pintu, Nabi boleh cerita tang mana tiang, Nabi boleh cerita banyak mana lentera, banyak mana lampu dia ada, kapet dia, lantai dia macam mana. Nabi cerita detail, satu-satu Nabi cerita. Nabi kita Allah Ta'ala buat mai kepada aku faji al-masjid. Allah Ta'ala buat mai masjid. Wa ana anzur hatta wudi'a duna dari iqal au uqail. Nabi kata aku cerita satu-satu. Depa yang dengar ni, depa geleng kepala. Depa kata memang betul apa yang Muhammad sifatkan tentang masjid tu. Maknanya benda ni bukan benda reka. Benda ni bukan benda yang dia boleh dapat dengan maklumat orang dah. Maknanya benda ni disaksikan oleh Muhammad sendiri. Memang betul. Muhammad pi yang kata Masjidil Aqsa. Nampak tuan-tuan? Dah mula mai. Orang kata apa? Kepercayaan kepada orang yang tadi duk gelak dekat Nabi. Orang yang tadi nak mempersendakan Nabi. Dah mula meresap dah kepercayaan dekat mereka ni. Fa'fana'athu wa ana anzur ilaih. Ketika mana kata Nabi SAW, aku cerita kepada mereka. Sedangkan benda tu lam ahfazhu. Aku tak mengapai pun. Cuma Allah Ta'ala bawa gambaran Masjidil Aqsa. Faqala al-qawm. Tiba-tiba dalam ramai-ramai mereka ni kata apa? Fawallahi demi Allah. Laqad asaba Muhammad. Memang betul apa yang jadi kepada dia. Tuan-tuan nampak lah. Oh tuan-tuan yang kata Tuhan dia nak bantu ni. Pasal apa? Pasal bila mereka cerita tu, Nabi Muhammad cerita, mereka faham dan mereka tahu. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah,
lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik fartadda an-nasu mimman kanu amanu bi wa saddaquhu. Nabi Muhammad kata Aisyah, ketika mana Nabi diisrakan ke Masjidil Aqsa pagi itu, pakak duk hingang habis dah. Satu pagi ni pakak duk cerita tentang Muhammad ya. Kata Muhammad ni pi apa semua ni betul tak betul cerita dia ni apa semua. Aisyah kata apa? Fartaddan nas. Ada sebahagian manusia yang mengingkari Muhammad. Dan ada sebahagian lagi yang membenarkan Muhammad. Kita bagi laluan kepada azan Aisyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, pagi itu orang pakat duduk cerita tentang Isra' Nabi ini. Dan Aisyah kata ada sebahagian yang percaya dan ada sebahagian yang tak percaya. Bagi orang yang percaya, mereka nak bagi kukuhkan lagi kepercayaan mereka ni, mereka sudah pergi jumpa Abu Bakar, sahabat Nabi. Mereka pergi jumpa Abu Bakar, mereka tanya Abu Bakar, halaka fi sahibik. Abu Bakar, ada dengar cerita tak kawan kita ni? Abu Bakar kata, cerita siapa? Ni cerita ni Muhammad. Okey, apa cerita dia? Yaz'umu annahu usriya bihi fil lail ila Baitul Maqdis. Kata semalam ni, dia duk pergi habang kat orang, kata dia dibawa oleh Tuhan dia daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis satu malam. Abu Bakar kata, apa qala dzalik? Abu Bakar kata, betul ke dia kata? Yang kata Abu Bakar ni pun, betul ke dia kata? Memang hampa dengar daripada mulut dia ke? Dia kata betul. La in kana qala dzalika laqad sadaq. Yang kata Abu Bakar. Abu Bakar kata, lah ni aku tak mau cakap banyak. Kalau benda ni memang betul keluar daripada mulut Muhammad, laqad sadaq. Sesungguhnya Muhammad itu benar. Abu Bakar jawab macam tu. Tuan-tuan. Iman Abu Bakar kepada Nabi SAW. Depa provok lagi Abu Bakar. Depa kata apa? Wa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbih. Hai Abu Bakar, kalau nak kata dia betul pun fikir panjanglah. Depa kata Muhammad ni bukan dia nak pergi tempat-tempat yang dekat. Dia pergi ni daripada Mekah ke Baitul Maqdis 1,500 km. Bukan daripada Shah Alam nak pergi Puchong. Itu bahasa saya lah. Bukan nak pergi Seri Kembangan, bukan nak pergi Putrajaya yang dia boleh duduk balik mai hari ni. Bukan yang tu. Kalau yang tu ni kami pun percaya. Ni masalah dia jauh. Abu Bakar kata apa tuan-tuan sekalian? Abu Bakar kata, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Lah ni aku tak orang cakap banyak. Abu Bakar kata apa? Kalau betul benda ni keluar daripada mulut Muhammad, dia pergi jauh daripada tu pun aku tetap akan percaya kepada Nabi SAW. Iman Abu Bakar tu tuan-tuan. Kemudian Aisyah kata apa? Usaddiquhu bi khabari samai fi ghudwah aw rauhah. Tak mana saja Abu Bakar pergi, orang nanti akan tanya dia, dan Abu Bakar menjawab benda yang sama. Aku percaya apa yang Nabi sebut. Laqad sadaqa. Memang betul. Nabi adalah orang yang benar. Fadzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Disebabkan itulah Abu Bakar digelar sebagai As-Siddiq yang memberikan kebenaran kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam dua hadis yang kita baca ni tuan-tuan sekalian, kita nak ambil kesimpulan apa? Yang pertama, Isra' dan Mi'raj adalah cerita yang wajib kita imani. Satu. Yang wajib kita imani ni melalui apa? Melalui ilmu. Macam mana benda ni pencetus kepada ilmu ni siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi kata, aku dibawa jalan oleh Allah. Nampak tuan-tuan sekalian? Bila Abu Bakar dengar macam tu, Abu Bakar sudah tangkap di kepala dia. Maknanya, Nabi bukan berjalan sendiri, tapi Nabi dibawa oleh Allah. Kalau dibawa oleh Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pegang tentu sudah. Maknanya, Nabi cerita apa pun semua kita percaya. Pasal Allah Ta'ala yang bawa Nabi SAW. Dan Tuhan tidak terikat dengan masa, Tuhan tidak terikat dengan tempat. Kita duk hitung masa ni, sempat ke? Dah. Masa ni Tuhan yang buat, tempat ni Tuhan yang buat. Takkan dia nak terikat dengan masa? Kalau dia terikat dengan masa, makna dia lemah. Dia bukan Tuhan. Pasal dia terikat dengan masa. Yang terikat dengan masa tu kita. So Tuhan dia boleh stop masa tu dan Tuhan boleh bagi berjalan masa tu. Tuhan boleh bagi back balik. Masa tu Tuhan boleh tarik balik. Benda tu tidak mustahil pada Allah Ta'ala. Yang mustahil pada kita. Dan dalam surah Al-Isra', kalau tuan-tuan tengok permulaan surah itu, Allah Ta'ala menggunakan kalimah apa? Subhana. Subhana maksud apa tuan-tuan? Maha suci.
Maha suci ni maksud apa? Maha suci ni nak cerita kat kita, yang ni bukan kerja manusia tapi kerja aku. Tuhan abang macam tu. Hampa nak baca ayat ni, hampa nak dengar cerita Isra' ni, hampa buang daripada pemikiran, hampa duk fikir yang ni kerja Muhammad. Ni bukan kerja makhluk tapi kerja aku. Hamka kata apa? Ketika mana menafsirkan subhanah, dia kata maha suci dia. Maksud dia apa? Hampa jangan kacau kerja Tuhan. Kalau itu kerja Allah Ta'ala, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad bukan takat pergi ke Baitul Maqdis, malah keliling satu dunia pun benda tu tidak mustahil. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Kita ambil satu contoh lagi sebelum kita nak tutup kuliah kita. Kalau kita duk bertikai kerja Tuhan, ada satu ayat Tuhan kata apa? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Apabila kamu tanya tentang roh, Tuhan kata qulir ruhu bin amri rabbi. Roh itu kerja aku, hangpa jangan tanya. Kita pernah tanya tak tuan-tuan sekalian? Ataupun kita tak puas hati bila ada satu orang mati, kita tak percaya kata dia mati. Kita kata dia ni tidur kot, kita kata. Orang abang tak dia mati dah. Dah tidur kot. Lah ni kita pergi cari semua doktor-doktor pakar dalam dunia kata hampa kembalikan balik roh dia. Boleh tak boleh tuan? Tak boleh, pasal itu kerja Tuhan. Kita sendiri pun kalau kita ada yang kata apa nama? Kita kena stroke. Sebelah badan, kita kena sebelah badan. Tiba-tiba kawan kita duk tengok sebelah tangan kita terkulai, tak boleh berjalan. Kita pun duk mai ke masjid. Dia tak mai ke masjid pun. Dia kesian tengok kita. Dia kata, Haji, saya tangan sebelah kanan ni saya bukan duk guna sangat pun. Lah ni macam ni Haji ambil roh tangan saya, pergi roh tangan Haji, boleh tak boleh? Dia pergi kat doktor, dua-dua orang tuan-tuan sekalian, pergi kat doktor. Doktor paling pakar sekali. Kata doktor, macam mana sekalipun, banyak mana kos sekalipun, lah ni macam ni. Doktor buat pemindahan roh, antara roh tangan kanan saya nak bagi kat Tok Haji ni. Pasal apa? Pasal kesian keadaan dia kena stroke. Roh tangan dia tak tahu pergi ke mana. Doktor tu kata, okey, tak ada masalah, boleh. Doktor tu telefon, hospital sakit jiwa. Kata apa main ambil dua orang celaru ni, hampa buat pergi jauh. Dia kata, karut betul ada kan cerita bab mati. Mati mana boleh hidup? Tu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benda tu pun kita tak boleh nak jangkau pergi cari tuan-tuan, apatah lagi peristiwa Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan Allah Taala memberi rahmat kepada kita insya-Allah. Terima kasih banyak atas pemerhatian tuan-tuan, atas pendengaran tuan-tuan. Lain masa kita berjumpa lagi insya-Allah. Saya mohon maaf terlanjur bahasa, terlanjur kata, terlajak bicara kepada ahli jawatan kuasa masjid, nazir dan sebagainya. Terima kasih di atas kesudian menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.